Assalamualaikum. Kami daripada kumpulan Mojo Jojo ingin membentangkan tentang projek belanjawan iaitu syarikat Digong Scarves. Saya, Cik Nur Syuhada bernombor matrik A168481 akan memulakan pembentangan dengan latar belakang syarikat. Digong Scarves merupakan sebuah syarikat yang menjalankan perniagaan menjual tudung iaitu jenis tudung bawal basis dan juga shawl. Digong Scarves menumpukan untuk mengeluarkan produk pada 3 daerah iaitu daerah selatan, daerah timur dan daerah barat. Syarikat Digong Scarves ingin menjadikan syarikat ini sebagai sebuah perusahaan penjualan berbagai jenis tudung yang terkenal dan dikenali oleh setiap lapisan masyarakat di Malaysia. Pihak pengurusan Digong Scarves juga ingin memastikan bahawa mereka dapat berurusan dan bekerjasama dengan baik bersama dengan kaki tangan bawahan dan melaksanakan segala perancangan organisasi dengan lancar. Strategi pelaksanaan. Yang pertama, menambah baik suasana kerja untuk tenaga buruh dan kaki tangan syarikat. Pekerja di dalam syarikat akan lebih bermotivasi untuk mereka menyelesaikan segala tugas yang diberikan. Yang kedua, lebih kreatif dan berinovasi untuk mengeluarkan produk serta memasarkan produk tudung bawal dan selendang yang dikeluarkan. Dari segi pemasaran pula, syarikat menggunakan kaedah pengiklanan yang tidak menggunakan kos yang terlampau tinggi tetapi sangat berkesan untuk mempromosikan produk. Yang ketiga, meluaskan pasaran penjualan tudung ke setiap kawasan seperti timur, barat dan selatan. Yang terakhir ialah perancangan keuntungan. Syarikat Digong Scarves menawarkan harga menggunakan kaedah harga psikologi dalam perancangan keuntungan strategik syarikat. Penentuan harga yang ditetapkan oleh pengurusan kewangan syarikat Digong Scarves ialah menggunakan harga ganjil untuk menunjukkan harga yang lebih murah ditawarkan oleh syarikat terhadap produk tersebut. Contohnya, harga tudung bawal dan selendang masing-masing ialah RM4.50 dan RM7.50 di daerah timur dan barat, di mana ianya menunjukkan harga yang lebih murah terhadap kedua-dua produk tersebut berbanding harga RM8 dan juga RM5. Saya akan menerangkan berkenaan analisis pengeluaran dan jualan. Ini merupakan darjah 1 di mana kami menunjukkan unit jualan dan unit pengeluaran bagi produk Digong Scarves iaitu shawl bagi sukuan tahun berakhir. Kami bagikan pada sukuan pertama, kedua, tiga dan 4. Pada sukuan pertama kita dapat lihat unit jualan shawl adalah sebanyak 125,000 unit. Namun pengeluarannya hanyalah 87,160 unit. Hal ini adalah berkaitan masalah bencana alam yang berlaku di arah timur dan barat, so menyebabkan berlakunya masalah dalam pengeluaran lah. Kemudian bagi sukuan kedua, unit jualan meningkat kepada 130,000 unit dan unit pengeluaran juga menunjukkan peningkatan kepada 142,540 unit berikutan persediaan musim perayaan yang hampir tiba. Kemudian pada sukuan ketiga, jumlah jualan nampaknya berkurang kepada 111,300 unit dan pengeluaran juga terus meningkat kepada 153,880 unit. Selepas musim perayaan, Digong Scarves membuat keputusan untuk memperlahankan pengeluaran berikutan peningkatan yang banyak telah dibuat dalam musim sukuan kedua, di mana pengeluaran adalah sebanyak 70,380 unit dan jualan juga turut berkurang kepada 83,500 unit. Kemudian berikut adalah analisis jualan dan pengeluaran bagi bawah basic. Sini juga kami menunjukkan jumlah unit dan unit jualan dan unit pengeluaran bagi produk Digong Scarves iaitu bawah basic. Produk yang kedua mengikut sukuan tahun berakhir, sukuan pertama, kedua, ketiga dan keempat. Di sini kita dapat lihat pada sukuan pertama unit jualan shawl adalah sebanyak 178,500 unit. Namun pengeluaran hanyalah mengeluarkan sebanyak 172,780 unit. Hal ini berikutan masalah bencana alam yang berlaku di daerah timur dan barat menyebabkan berlakunya pengurangan terhadap pengeluaran, sama seperti masalah yang berlaku dengan pengeluaran shawl. Seterusnya bagi sukuan kedua unit jualan yang meningkat sebanyak 186,800 unit dan pengeluaran juga menunjukkan peningkatan kepada 203,720 unit berikutan persediaan perayaan bagi musim sukuan kedua lah sebab musim perayaan hampir tiba. Kemudian pada sukuan ketiga jualan pula turun kepada
194,500 unit. Ini berikutan sebab persipayaan, Dugonscaf membuat keputusan untuk mengurangkan pengeluaran sebanyak 70,380 unit pengeluaran berikutan peningkatan yang telah dibuat dalam sukuan kedua. Raja berkenaan menunjukkan jumlah unit pengeluaran dan kos buruh langsung yang terlibat dalam pengeluaran produk Dugonscaf iaitu Shawl pada tahun berakhir 2020. Pada Januari, dapat dilihat unit pengeluaran Shawl adalah sebanyak 37,140 unit dan kos buruh langsung yang dilibatkan adalah sebanyak RM115,134. Pada Februari dan Mac, Dugonscaf telah mengurangkan jumlah pengeluaran Shawl akibat daripada faktor bencana alam yang berlaku di daerah timur dan barat. Maka ini menyebabkan unit pengeluaran telah dikurangkan kepada 23,270 unit dan 26,750 unit serta kos buruh langsung berkurang kepada RM72,137 dan RM82,925. Pada April pula, syarikat telah meningkatkan pengeluaran semula. Rentetan peningkatan ini, unit pengeluaran meningkat kepada 35,740 unit dan kos buruh langsung RM110,794. Seterusnya, pada bulan Mei, syarikat telah membuat keputusan untuk memperlahankan pengeluaran produk kerana syarikat mensasarkan peningkatan pengeluaran sebanyak 3 kali ganda pada bulan Jun disebabkan musim perayaan Aidilfitri. Hal ini telah menyebabkan unit pengeluaran dan kos buruh langsung pada bulan Jun mencanak naik kepada 69,510 unit dan RM215,481. Akhir sekali, selepas musim perayaan, Dugonscaf telah mengurangkan pengeluaran Shawl daripada Julai hingga Disember secara sekata sekaligus memberi impak kepada pengurangan kos buruh langsung seperti rajah di atas. Raja berkenaan menunjukkan jumlah unit pengeluaran dan kos buruh langsung yang terlibat dalam pengeluaran produk Dugonscaf iaitu bawah basic pada tahun berakhir 2020. Pada Januari, unit pengeluaran bawah basic adalah sebanyak 61,540 unit dan kos buruh langsung yang dilibatkan adalah sebanyak RM166,158. Pada Februari dan Mac, Dugonscaf telah mengurangkan jumlah pengeluaran bawah basic akibat daripada faktor bencana alam yang berlaku di daerah timur dan barat. Maka ini menyebabkan unit pengeluaran telah berkurang kepada 57,415 unit dan 53,825 unit serta kos buruh langsung berkurang kepada RM166,158 dan RM145,327.50. Pada April pula, syarikat telah meningkatkan pengeluaran. Rentetan peningkatan ini, unit pengeluaran meningkat kepada 55,870 unit dan kos buruh langsung RM162,013.50. Seterusnya, syarikat telah membuat keputusan untuk memperlahankan pengeluaran produk pada bulan Mei kerana syarikat mensasarkan peningkatan pengeluaran sebanyak 3 kali ganda pada bulan Jun disebabkan musim perayaan Aidilfitri. Hal ini telah menyebabkan unit pengeluaran dan kos buruh langsung pada bulan Jun mencanak naik kepada 87,845 unit dan RM237,181.50. Akhir sekali, selepas musim perayaan, Dugonscaf mengurangkan pengeluaran bawah basic pada Julai kerana 2 orang buruh telah jatuh sakit. Manakala pada Ogos berlaku peningkatan dan mula berkurang secara sekata dari September hingga November sekaligus memberi impak kepada pengurangan kos buruh langsung. Pada Disember, pengeluaran meningkat kerana menerima tempahan dari para peniaga borong seperti ditunjukkan pada raja di atas. Seterusnya, saya akan membentangkan analisis tunai. Yang pertama ialah penerimaan tunai. Graf menunjukkan bahawa pada sukuan 1, penerimaan tunai telah meningkat dari RM1,524,400 kepada RM1,683,500 pada sukuan kedua. Namun, penerimaan tunai telah berlaku pengurangan pada sukuan keempat dan terus menurun pada sukuan keempat kepada RM1,192,000. Sebab utama berlakunya penurunan terhadap penerimaan tunai bagi sukuan 3 dan sukuan 4 adalah kerana syarikat telah memutuskan untuk mengurangkan volum pengeluaran bagi memfokuskan keluaran yang baru pada tahun yang berikutnya. Yang kedua ialah pembayaran tunai. Bagi sukuan pertama, jumlah pembayaran tunai adalah sebanyak RM1,151,412 telah meningkat kepada
RM1,494,332 kepada kedua. Selari dengan pengurangan volume pengeluaran syarikat, pembayaran tunai juga telah berkurang pada sukuan 3 dan sukuan 4 kerana pembayaran bagi kos-kos yang terlibat di dalam operasi syarikat telah berkurang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Riana Lisalai binti Razulai yang bernombor matriks A168332. Analisis nisbah merupakan satu alat untuk membantu mentafsir penyata kewangan dari segi prestasi operasi dan juga kedudukan kewangan firma yang melibatkan perbandingan nisbah dengan firma yang sama dalam industri dalam satu tempoh tertentu. Okey, seterusnya kita akan lihat pada nisbah kecaran. Apa itu nisbah kecaran? Nisbah kecaran adalah untuk mengukur keupayaan sesebuah entiti perniagaan untuk membayar hutang dalam jangka masa pendek tepat pada waktunya. Keupayaan entiti melaksanakan tanggungjawab tersebut tentunya bergantung kepada kecukupan tunai dengan aset lain kepada wang tunai sebelum tarikh itu matang. Kecaran terdapat dua jenis nisbah, iaitu satu nisbah semasa dan juga nisbah cepat. Nisbah semasa adalah digunakan untuk yang formulanya adalah aset semasa bahagi dengan liability semasa. Untuk syarikat ini, nisbah semasa menunjukkan 13 kali. Hal ini bermakna setiap hutang jangka pendek syarikat disandarkan dengan RM13 aset semasa. Seterusnya adalah nisbah cepat. Nisbah cepat adalah aset semasa tolak dengan inventory bahagi dengan liability semasa. Nisbah cepat merupakan keupayaan syarikat untuk membayar liability jangka pendek. Oleh itu, nisbah cepat adalah sebanyak 12 kali tanpa bergantung kepada inventory. Kemudian kita pergi kepada nisbah pengurusan aset. Nisbah tersebut adalah untuk ukur keberkesanan dan juga kecekapan perniagaan dalam mengurus aset perniagaan. Secara amnya, pengurus yang berkesan mencerminkan pengeluaran atau keuntungan perniagaan setimpal pada jumlah aset yang dimiliki. Bagi nisbah ini, terdapat pusing ganti inventory yang menggunakan formula jualan bahagi dengan inventory. Pusing ganti inventory ini melambangkan kecekapan firma menukarkan inventory kepada jualan, iaitu sebanyak 110 kali. Semakin tinggi nilai pusing ganti, maka lebih baik kerana syarikat tidak memegang inventory dengan lebih lama. Oleh itu, syarikat tidak mempunyai nilai inventory yang lama di mana nilai inventory tersebut adalah lebih rendah daripada yang dijangkakan. Bagi nisbah pusing ganti aset tetap menggunakan formula jualan bahagi dengan aset tetap bersih, nisbah ini mengukur kecekapan sesebuah syarikat menggunakan aset-aset tetap dalam menghasilkan jualan bagi syarikat di Gongskaus. Semakin tinggi pusing ganti aset menunjukkan syarikat menggunakan aset tetap dengan cekap dan juga berkesan dalam menjana jualan. Seterusnya adalah pulangan ke atas jualan aset menggunakan formula pendapatan bersih dibahagikan dengan jumlah aset. Pulangan ke atas jualan aset menunjukkan bahawa syarikat menggunakan aset sepenuhnya dalam menjana keuntungan. Bagi syarikat di Gongskaus adalah sebanyak 125 kali. Bagi nisbah keberuntungan tersebut mengukur keberkesanan aktiviti-aktiviti firma dalam menjana keuntungan. Oleh itu, menggunakan margin keuntungan, formulanya adalah pendapatan bersih bahagi dengan jualan. Bagi syarikat di Gongskaus, nisbah margin untuk membantu untuk mengukur peratusan setiap ringgit hasil bersih dari jualan bersih menunjukkan lebihan dari setiap unit jualan setelah ditolak dengan semua belanja firma. Nisbah ini mengukur keupayaan syarikat dari segi mengurus dan mengawal perbelanjaan syarikat yang memberi kesan secara langsung ke atas untung syarikat. Margin untung yang tinggi ini menunjukkan harga yang paling rendah jika berbanding dengan syarikat-syarikat yang lain.
Hal ini membantu syarikat meningkatkan permintaan pasaran dalam industri.